Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat 26 Mei pada hari ini kepada semua penonton-penonton wanita hari ini. Terima kasih bersama dengan kami pada tengah hari ini dan bersama dengan saya Fahrin Ahmad dan juga ni adik saya yang comel kecil mulik ini. Izzati Syahira. Syahira Izzati. Abang selalu tukar nama saya. Syahira Izzati. Syahira. Ya, betul tu Fahrin. Hari ini 26 Mei bersamaan dengan Jumaat. Hari ini juga adalah hari terakhir untuk adik-adik kita, anak-anak kita di luar sana bersekolah sebelum cuti sekolah. Jadi jangan lupa nanti cuti sekolah tolong mak ayah di rumah, jangan lupa kemas rumah, basuh pinggan ataupun apa-apa sajalah kerja rumah yang boleh. Kabarnya ada mak ayah pun dah bersedia nak menjadi singa anak-anak mereka di rumah. Tapi tak apa, inilah masa yang terbaik untuk anda meluangkan masa yang berkualiti bersama anak-anak dan juga keluarga. Sila rancang sebaik-baiknya insya-Allah. Okey. Baik, hari ini juga hari yang cukup istimewa. Kalau kita lihat 26 Mei ada di antara anda semua mungkin meraihkan hari-hari istimewa, termasuklah mungkin hari jadi. Jadi kita nak ucapkan hari ulang tahun selamat jadi. Selamat hari jadi kepada betul. tim penerbit kita Wan Ain Nur Afifah. Ada di sebalik kamera. Sini. Kita Ain Sila. Okey. Ini dia. Ain orang kuat di sebalik wanita hari ini. Jadi yang ke berapa ni? 27 Yang ke-27 tahun. Selamat hari jadi Ain. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki hendaknya. Dan juga kepada anda semua yang menyambut hari jadi, kami doakan yang baik-baik sahaja untuk anda. Semoga dengan pertambahan usia ini adalah pertambahan rezeki dan sebagainya insya-Allah. Dan alhamdulillah sebenarnya kita di wanita hari ini pun sebenarnya keakraban kami bukan sahaja bersama host, tapi tim penerbitan bersama dengan adik-adik kami ni sangat akrab. Begitu juga kami harapkan anda bersama sesiapa juga yang tersayang dan di sekeliling anda. Baik, Syirah, hari ini hari Jumaat, kebiasaan kita akan membicarakan tentang hikayat perkahwinan dan dalam berbicara mengenai hikayat perkahwinan ni, orang kata, okey, saya nak tanya pada Syirah ni. Silakan. Kalau dugaan tu, dah nama dugaan, dia mesti satu terma yang negatif, ada yang baik, satu yang pahit. Tapi ada ke sudut lain yang boleh kita tengok dia baiknya? Ada, mesti ada dari sudut baik yang kita dapat lihat dugaan ini. Sebab kadang-kala daripada dugaan ini kita dapat muhasabah diri. Kita dapat lihat cermin diri kita dan mungkin juga dugaan boleh jadi peluang kedua untuk sesetengah daripada kita. Setuju tak ni? Cara pandang ni macam saya cuba nak bersetuju, cuba nak mencari juga kerana kalau kita lihat perkahwinan bukanlah satu bahtera yang kita katakan tidak akan dilanda badai maupun gelombang. Jadi hari ini hikayat perkahwinan akan membicarakan topik manisnya dugaan bersama dengan tetamu-tamu kita yang cukup istimewa. Kita akan bersama dengan Bigo dan juga isterinya Linda dan juga rakan perunding motivasi kita akan bersama dengan kita Cik Fazli sebentar sahaja lagi. Jadi kepada anda, kalau anda ada pendapat tersendiri yang mungkin juga anda ingin kongsikan, sila kongsikan bersama kami di Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan juga jangan lupa kami juga ada akaun Instagram dan juga TikTok. Betul, di WHI. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kita terus kembali bersama dalam Wanita hari ini, hari Jumaat penuh berkat, penuh rahmat, di mana hari yang kita terus memanjatkan doa-doa terbaik, termasuklah juga untuk memanjangkan segala amal kebajikan kita. Baik, jadi pada hari ini kita cukup bertuah kerana bersama dengan saya di studio, bersama saya ialah Ustazah Dai Hidayu. Dan akan bersama dengan kita akan berkongsi sedikit bagaimana kita ada tips menghadapi ujian dan juga manfaat dalam kita memberi manfaat kepada orang lain. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Okey, Ustazah, tadi kita dah kongsi dengan penonton bahawa hari ini orang kata tentang manisnya dugaan, tentang hikayat perkahwinan dan sebagainya. Jadi Ustazah sendiri bagaimana ada sebarang tips nasihat tentang ujian dalam kehidupan, dugaan dalam perkahwinan ni? Bagaimana sebarang tipsnya? Baik, terima kasih kepada Fahrin. Pertamanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kepada semua penonton tuan-puan sekalian bersama WHI ketika ini, kalau tadi Fahrin sebutkan tentang tajuk tentang dugaan perkahwinan. Sebenarnya bila kita sebut tentang dugaan kan, saya tertarik dengan satu kata-kata yang menyebutkan hidup ni sebenarnya indah. Yang pahit itu adalah emosi kita. Hidup ini sebenarnya mudah
yang sukar itu fikiran kita. Dan hidup ini sebenarnya lapang, tapi yang sempit itu adalah jiwa kita. Kena para penonton bersama kita. Tertusuk rasa Hari ini bila sebut tentang dugaan perkahwinan, Fahrin, kalau kita tanyakan kepada para penonton ataupun yang mungkin tanyalah pada ibu ayah, atuk nenek yang sudah berkahwin, mungkin perkahwinannya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun mencecah. Mustahil untuk kita katakan 50 tahun perkahwinan, 40 tahun perkahwinan tetapi tidak diuji dan diduga. Betul tak? Betul. Fahrin dah berapa tahun perkahwinan? Saya 8 tahun. 8 tahun. Mesti ada naik dan ada, turunnya. Semua Betul. mesti ada. Ya, sebab itu bila kita sebut pada hari ini para penonton, ujian dugaan ini pasti terkena pada kita. Kita tak boleh lari, tak boleh elak. Kita akan menempuh juga dugaan cabaran itu. Sebab itu pada topik kita pada hari ini untuk slot yang ini, macam mana tips untuk kita rasakan bahawa dugaan itu yang kita kena tempuh tapi manis rasanya. Masya Allah. Jadi saya nak kongsikan kepada para penonton 2 tips ataupun 2 B mudah je. Kita tak nak bagi banyak, 2 B. B yang pertama apa? Apapun dugaan yang kita sedang lalui para penonton, ya. Mungkin dugaan dengan suami dengan isteri, kalau kita kata perkahwinan dengan anak-anak, maka sebutlah, namakan apa sahaja bentuk dugaan, cabaran, musibah yang sedang tuan-puan lalui ketika ini. Tapi ingatlah bahawa yang pertama kita nak lalui biar rasa manis sahaja. Moga-moga yang pertama adalah B, berbaik sangka. Masya Allah. Cuba belajar untuk berbaik sangka dengan takdir hidup kita. Cuba belajar berbaik sangka dengan kehidupan kita. Berbaik sangka dengan dugaan dan ujian kita. Sebab bila kita sebut tentang berbaik sangka, kita cuba belajar dan mengajar fikiran kita dan jiwa kita untuk pilih. Kita sedang menempuh dugaan tapi kita pilih. Aku nak marah, kecewa, sedih sampai bila? Masya Allah. Sebab itu terus berbaik sangka kan Allah sebut dalam Al-Quran antaranya. Allah firmankan, Annallaha laisa bizallamin lil'abid. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan sesekali menzalimi mengenai hamba-Nya. Maka kita tengok, para penonton, bila sebut tentang perkara ini, Masya Allah, kita tidak mahu perkara hidup kita ini yang menjadi kita kata masalah terus dan sebagainya, hingga kita tidak boleh berbaik sangka. Dan yang kedua, 2B. B yang kedua adalah terus beri manfaat. Beri manfaat dalam arti kata, tengok, ada orang yang dia ada tekanan, ujian dengan rumah tangga, dia terus depression, anxiety, kemurungan, kurung diri dan sebagainya. Tak nak duduk dengan masyarakat. Tapi cuba tengok, itu sebenarnya akan mengakibatkan masalah yang lebih banyak dan lebih besar. Orang akan mudaratkan diri dia. Sebab itu, bila sebutkan B yang kedua ini, jom sama-sama kita terus beri manfaat untuk kita rasa dugaan ini manis adalah dengan banyakkan dengan bantu orang, banyakkan dengan sedekah, banyakkan dengan infak. Moga-moga 2B ini dapat bantu kita. Ini sebenarnya kita nak sebutkan. Betul, ada di antaranya mengatakan bahawa kalau kita dalam keadaan teruji dan sebagainya, kita terus memberi manfaat kepada orang lain. Jadi pada hari ini sebenarnya kita saksikan juga tertera di kaca TV. Jadi bagaimana untuk mereka memberi manfaat kepada orang lain dengan cara menyumbang untuk pada hari ini. Jadi bagaimana, Ustazah? Silakan. Ya, betul. Sebab itu Fahrin, untuk yang kedua ini simple untuk saya sebutkan. Ada mungkin yang kata, saya diuji tapi macam mana nak bagi manfaat? Saya sendiri teruji. Maka jom kita lihat bagaimana Allah beri janji jaminan kepada kita melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang Allah sebutkan apa? Yang Nabi sebutkan, Nabi sampaikan, siapa yang mudahkan urusan orang lain, yang mudahkan urusan orang lain hidupnya, maka Allah akan mudahkan hidupnya fid dunya wal akhirah. Hidupnya di dunia dan akhirat Allah akan mudahkan. Jadi jom para penonton semua, kita mudahkan urusan dengan cara kita perbanyakkan dengan sedekah, infak, dengan berikan kemudahan wakaf harta kita untuk tujuan bantu orang, insya-Allah. Jadi hari ini kita berpeluang untuk menyumbangkan kepada Masjid Al-Muttaqin Antar Gapi. Jadi bagaimana mereka boleh menyumbang dan juga sejurus itu juga menjadi ejen penyebar manfaat dengan menyumbang ke dalam pembinaan masjid ini. Ustazah. Baik, kalau para penonton boleh saksikan di kaca TV sekarang ini adalah antara 3D lakaran bagaimana pembinaan Masjid Antar Gapi yang akan dan bakal kita realisasikan. Sebab apa? Para penonton ketika ini, saat ini, keluasan ataupun kita kata hanya boleh mampu menampung 500 orang jemaah sahaja dalam satu masa. Maka kita berharap dengan sangat-sangat, harapan kita sangat tinggi untuk dapat merealisasikan masjid yang nanti akan datang dapat menampung lebih 2,500 orang. Kalau tuan-puan boleh lihat juga sekarang ini di kaca TV, Masya Allah bagaimana keadaan masjid, suasana ruang solat sangat sempit, sangat penuh, sampaikan ada jemaah yang terpaksa solat
di ruang solat yang tidak dan kurang selesa, di luar, di ruang jalanan, di dataran, kita kata di padang dan sebagainya, masya-Allah. Ini berlaku tuan-puan setiap kali berlaku solat berjemaah. Tak kiralah solat Jumaat ataupun solat hari raya Aidilfitri ataupun kita nak mendekat dengan Aidiladha. Solat hari raya Aidiladha. Inilah tuan-puan yang akan berlaku dan mereka akan mengalaminya setiap kali nak solat berjemaah. Tuan-puan boleh lihat, inilah yang berlaku. Maka masya-Allah, saya nak menyeru bagi wakil pihak masjid Antargapi untuk sama-sama kita menyumbang, kerana sumbangan daripada pihak tuan-puan akan membantu masjid dalam pembinaan yang akan juga menjadi satu kompleks masjid ataupun kita nak jadikan masjid ini sebagai one-stop center. Bukan saja untuk ibadah, untuk solat sahaja Fahrin, tapi masjid ini juga ada kegunaan dan manfaat untuk orang ramai dengan dewan serbaguna, kios kedainya, dengan tadika Islam dan pelbagai lagi yang kita nak bina di masjid. Maka ianya tidak akan terlaksana kalau bukan dengan sumbangan daripada para penonton. Saya kira ramai yang boleh tertanya-tanya Ustazah, bagaimana untuk menyumbang dengan cara yang paling mudah. Kabarnya ada QR code dan sebagainya. Silakan kita galakkan mereka menyumbang pada hari ini. Ya, kalau para penonton dah saksikan tadi bagaimana keadaan sempit, keadaan yang masya-Allah kita nak bina masjid yang baru. Moga-moga para penonton boleh tengok di skrin Kaca TV ketika ini bagaimana untuk menyumbang. Boleh juga telefon ke hotline, telefon ke 036868 78483 yang tertera di Kaca TV ataupun boleh juga ke laman sesawang Masjid Mutakin untuk infak. Dan para penonton paling mudah ketika ini boleh QR code sahaja. Scan sahaja QR code dan saya yakin kalaulah ketika ini 50,000 orang yang menonton ketika ini dapat menyumbang RM50, masya-Allah, kita yakin insya-Allah dalam masa terdekat Masjid Antargapi yang dinanti-nantikan oleh masyarakat semuanya akan terlaksana dengan kadar segera. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih pada Ustazah Nangis Dayu, ikon Masjid Al-Mutakin Antargapi. Mungkin anda kalau dilanda ujian dan sebagainya, bolehlah ini antara sebahagian daripada yang boleh memberi manfaat kepada anda. Terima kasih Ustazah bersama dengan kita. Dan betul ke orang kata dugaan itu manis? Sebelum kita buka bicara, kita lihat dua sedutan drama ini. Kita saksikan. Urakan janji yang diberi atau terima, aku tahu tiada pelangi di langit yang gelap, tapi aku masih mencari bintang. Walaupun aku masih lagi meragui, usah risau engkau, aku percaya takkan pernah, takkan pernah. Dania, nak apa lagi? Tepilah. Dan nanti dulu dengar apa yang nak cakap, boleh tak? I nak you faham. Faham apa? Faham yang sebenarnya you tu perangkap. You tak tahu pun sebenarnya ada orang dalam bilik tu, perempuan dalam bilik tu, macam tu. You tak payah nak putar belit lah. Adik you sendiri pun cakap you salah. Tenangkan dekat sini. Patutlah bawa diri sampai ke sini. Lepas ni you jangan nak merajuk-merajuk lagi dah. Kalau you merajuk, bawa I sekali. Okey. Lepas ni, I akan pastikan mana-mana I pergi, you akan tetap ada dekat sebelah I. Janji. Itu dia sedutan drama Hatimu Sedingin Salju. Kita bercakap mengenai dugaan dalam perkahwinan ini. Sebenarnya Farin, saya ni barulah kahwin. Mungkin Farin lebih barulah kahwin. Berapa tahun awak kahwin? 2-3 tahun. Tapi ada dugaan tak? Ada, pasti ada dugaan. Setiap perkahwinan ada dugaan. Makin lama perkahwinan itu, makin banyak dugaan yang ditempuh. Dan setiap orang itu juga ada cara berbeza untuk kita atasi dugaan itu. Manis ke? Pahit ke? Manis. Okay. Tapi kita nak tanya lanjut pada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Yang pasti ada pengalaman mereka masing-masing. Kita bersama dengan sahabat kita, Linda Hashim. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Salam juga pasangan. Okey, saya gurau je. Bekas suami dan suami kembali. Betul. Ini cerita menariknya. Dan juga sahabat kita, Perdana Menteri Wasi Ahmad Fazli Abdul Aziz. Terima kasih Cik Fazli bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak sambut Hari Raya dah habis lah. Dah habis. Tapi tak apa, kita teruskan keceriaan kemudian kita pada hari ini. Pasti bila berbicara daripada awal tadi saya kata dugaan mana ada manisnya. Betul. Tapi ini yang cuba kita nak selami apakah benar dugaan itu ada manis
ada hikmahnya. Okey, mungkin kita boleh bukalah pada Cik Fazli dulu terlebih dahululah. Betul ke dugaan itu boleh jadi manis dan bagaimana? Lebih lagi dalam rumah tangga ni. Saya nak ambil macam ni lah analoginya kan. Kita ambil periksa SPM lah kan. SPM ni manisnya bila? Lepas dapat Tengok muka macam sengsara je banyak. Dia manisnya bila dapat result. Betul. Proses tu memang kita akan lalui. Mana itulah ujian. Ujian ni sesuatu yang mungkin mencabar emosi, mencabar minda, mencabar hubungan kan. Tetapi sebenarnya apabila kita berjaya atasi, lalui, maka di situlah akan datang manisnya kembali. Sebab tu saya yakin perkongsian insya-Allah hari ini Bigo dengan Linda apa sebenarnya dia akan cerita tentang konflik. Berjaya lepasi konflik dan bila patah balik menikmati hubungan yang baru. Hubungan yang lebih segar. Sebab apa? Manisnya setelah kita berjaya atasi konflik, kita berjaya menyesuaikan diri balik, kita berjaya membugarkan balik emosi baru. Sebab pada saya, isu tentang rumah tangga ni, pada saya dia bukan tentang ujian. Tetapi bagaimana kita adapt, kita adaptasi, kita menyesuaikan diri, kita memperbaiki. So, dulu diperlukan komitmen. So, bila kita berjaya, contoh, sebenarnya konflik dari sudut kita kata isteri kita masalah, dari sudut isteri kata kita pula bermasalah. Betul. Kan. Jadi punca masalah sebenarnya kalau kita boleh duduk dan berbincang, maka insya-Allah kita akan lihat sebenarnya apa isunya. Dan bila kita fokus pada solusi, maka kita akan dapat nikmati manisnya. Sebab apa? Kita berjaya menyelesaikan satu persatu isu yang timbul. Betul. Dia saya ingat ni, it's not about the destination, but it's the journey. Dia bukan mengenai destinasi itu, tapi untuk kita melalui perjalanan itu sebenarnya. Okey. Untuk Bigo dan Linda sendirilah, siapa-siapa boleh jawab dulu? Boleh. Okey, tentang kisah sebesikitlah apa dugaan yang anda lalui dan apa yang anda dapatkan daripada dugaan itu. I dulu ke you? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni sebab terima kasih atas jemputan ni sebab benda ni adalah benda yang sangat baik yang kita nak share hari ni. Saya pastinya kan jemputan ni lebih kepada arah positif. Kita nak share pada orang kat luar sana. Sebenarnya macam yang tadi Cik Fazli beritahu, macam mana kita nak overcome. Dalam setiap rumah tangga ni dia akan pasti ada fasa dia dan saya yakin semua pasangan akan lalui benda yang sama. And tinggal lagi, adakah kita akan melepasinya dengan positif ataupun negatif? Contoh Bigo bagi ya. Bigo anak seni. Linda juga anak seni. Kita dah terbiasa dengan perjalanan anak seni, jadual. Kita syuting dengan production, kita kenal. Jadi, dia tak boleh lari. Jadi, macam contoh, Bigo syuting dengan Farin. Kalau Linda tak dapat call Bigo, Linda boleh check Bigo dengan Farin ataupun production yang ada di situ. Awak ada nombor telefon abang kan? Ada bang. Okay. Maksudnya, bila transition Bigo, cuba keluar daripada industri kreatif untuk buat perniagaan ataupun involve dalam bidang corporate adalah satu bidang yang Bigo tak pernah ceburi dan itu adalah bidang baru. Bidang yang Bigo ceburi ni, dia akan efek pada rumah tangga sekiranya tidak ada kepahaman. So sebenarnya memang betul statement Bigo dan Linda, kita cuba cover sebenarnya penceraian itulah. Kita cuba cover daripada media, sosial media sebab kita pun sendiri kita tak share dengan orang sangat kita punya personal life. Tapi akhirnya waktu saya datang untuk rujuk semula, dalam waktu edar tu dalam seminggu lebih, saya nampak saya memang tak aware langsung tiba-tiba reporter kat depan ambil kamera dan masa dia snap kamera dekat saya tu saya macam tanya Linda, sayang, dia orang ambil gambar siapa? Kita lupa sebenarnya yang kita tu selebriti. Tawan-tawan sekarang memang dia dah letak satu meja lah dekat depan mahkamah. Dekat kampung kat situ. Dia tahulah kan Kuala Lumpur yang kat dalam tu kan. Tunggu je siapa datang. Kita datang pun sembunyi je. Tapi saya pada hari tu saya tak kisah sebenarnya. Sebab apa? Waktu dia datang tu tepat pada waktunya. Yang sebenarnya kita nak share pada orang, setiap pergolakan rumah tangga tidak semestinya akan berakhir dengan penceraian. Pastinya akan boleh disatukan semula dan saya setuju sangat macam Encik Faz cakap, sebenarnya kita melalui fasa yang baru, kita nikmati rumah tangga yang baru, relationship yang baru, you get to know each other very deep inside, kita understand. Okey, baik. Tadi Bigo kata tak semestinya dugaan dalam rumah tangga ini berakhir dengan penceraian. Betul. Bagi Linda sendiri, adakah Linda menganggap ataupun merasakan kehidupan baru ini sebagai peluang kedua untuk kita perbaiki diri kita dan juga untuk kita lebih kenal dengan pasangan kita? Ya, of course peluang kedua. Bila kita nak sebut pasal tajuk kita hari ini adalah manisnya dugaan kan. Sebenarnya kan dugaan ni ada manis, ada pahit.
Okey, tergantung pada kita nak ambil yang manis ataupun yang pahit. Okey, bila kita dalam tengah ada masalah, of course kita akan fikir yang pahit saja, yang buruk saja kan. Jadi bila dah jadi perkara yang macam ini, kita buang dulu yang pahit tu, kita ambil yang manis dulu. Bila kita ambil yang manis, itu yang bila ada peluang yang kedua ni, kita cuma ingat yang manis sahaja. Tolong buang benda yang pahit. Sebab itu kita boleh pergi ke fasa yang kedua, maksudnya ke peluang yang kedua. Dan bila kita lalui peluang kedua itu, kita akan lalui dengan lebih baiklah daripada sebelum-sebelum ni. InsyaAllah, amin. Sebab kita fikir yang manis je, fikir yang baik-baik je. Okey, minta maaf saya tapi tak ramai yang tahu berapa lama tempoh bercerai itu, dan kemudian apa yang membuatkan Bigo dan Linda berbincang kembali, mencari hikmah, mencari manis tu balik. Okey. Apa yang dia punya... Tempoh tak lama. Sebenarnya tempoh untuk fail cerai apa semua tak lama. Cuma apa yang menyebabkan leading benda tu ke situ adalah miscommunication, satu. Kita lack of communication, dua, dan kita pendam. Itu masalahnya. Bila Linda pendam, Bigo pendam lah sekali. Bila trigger benda tu, okey, nak pergi mahkamah, okey, jom. Macam tu. Jadi, hari yang saya, minta maaf lah, kita cerita sikit lah. Hari yang saya lafaz tu adalah hari yang Linda tak expect saya lafaz. Linda expect kita pergi ke jawatan kuasa pendamai. Jadi, benda-benda ni lah. Tapi, selepas kita lalui tempoh hampir 2 minggu bercerai tu, kita dapat muhasabah diri masing-masing, dan sebenarnya, penyatuan semula itu, kita tahu akan menguatkan dan mengukuhkan lagi rumah tangga ni. Sebab kita dah lalui fasa nombor 2 lah, maksudnya 10 tahun. Ya. Dia ada fasa kan, orang kata. Betul. Jadi saya dengan Linda pegang tangan, saya cakap dengan dia, Linda, hanya kita berdua saja, tangan kita berdua saja yang boleh selamatkan rumah tangga. Pegang tangan lah sekarang. Maksudnya begini. Okey, ulang balik. The circle. So, the circle is this big for us to save the marriage. Anak-anak dekat tengah, tak ada orang lain lagi yang boleh. So this is how big it is. Pegang kuat-kuat. Kita pegang kuat-kuat. Apa saja yang masuk, positif, negatif, okey, kita ambil, tapi yang negatif kita buang. Positif yang baik kita ambil. Okay. Jadi tak ada, kita berpaut pada sesama sendiri. Touching pula. Berpaut pada sesama sendiri. Apa saja persekitaran kita yang datang, yang berkata, yang bercakap, kita ignore. Itu biasa. Sebab orang lain akan bagi pendapat, orang lain akan bagi juga pandangan. Tetapi kita ambil yang baik saja, lepas tu kita absorb. Dan yang tahunya pun kita. Kita kira betul sebenarnya Farid. Dan bila jadinya perkara yang sebegini bercerai dan rujuk semula, sebenarnya kita lebih matang tau. Bila terjadi je benda tu, masing-masing akan lebih matang. Selepas ni kita nak bercakap pun kita akan fikir dulu. Belajar kesilapan. Tak sama macam yang sebelum ni. Itulah manis dia. Kebaikan manis lah jugaan tu itulah. Pada orang mungkin buruk kan. Cakap, dia ni cerai rujuk macam main-main je. Ada lah orang cakap. Ada orang cakap. Macam main-main je. Artis ni cerai rujuk main-main je. Dia kata kita antara yang last kali. Jadi yang mana artis-artis yang tengah terpalit dengan kes-kes tu, dia cakap, Bigo dengan Linda dah lama tak keluar kat TV, tak ada konten, nak buat konten ke? Saya cakap, astagfirullahaladzim. Dah. Itu asal mula kita. Biasalah kan. Kita yang melalui, kita yang tahu. Kita yang lebih tahu tentang rumah tangga kita. Siapa sih masa mereka bercerita tu, banyak teranggut, tersenyum, banyak pengisiannya. Mungkin ada sebarang ulasan. Saya sedang mengumpulkan semua maklumat tu dan juga mengaitkan dengan kes-kes yang saya kendalikan. Kan. Dia sebenarnya kan, fasa rumah tangga ni sebenarnya dia ada 7 fasa. Dia mula dengan fasa honeymoon. Fasa honeymoon memang fasa mula-mula lah kan. Jalan pun pegang tangan, nak pergi pasar pun pegang tangan lagi. Masih lagi honeymoon lah. Kan? Dia masukkan, kemudian dia akan masuk pada fasa yang kedua, dia panggil fasa realization. Fasa kesedaran. Kita sedar, karakter sebenar pasangan kita baru kenal. Dan cakap tentang mengenali pasangan ni, saya tak kata macam ni. Ada orang kata, okey, kita kenal pasangan dalam masa 5 tahun, kita akan kenal. Saya kata tak. Mengenali pasangan ni adalah proses panjang hayat. Betul. Selagi kita duduk dengan dia, selagi kita kahwin dengan dia, maka kita kena berusaha mengenali dia sepanjang hayat. Ada perkara yang kita akan kenal dalam masa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi ada perkara yang berubah. Kan? Contoh makan. Awal berkenalan memang suka makan wagyu lah, contoh lah, dengan duit banyak kan, contoh. Wagyu juga contoh je. Tapi bila berlaku perubahan dari segi kesihatan, perubahan dari segi komitmen, perubahan dari segi faktor usia, kematangan, kadang-kadang ada benda yang berubah. Sebab itu saya kata mengenali pasangan adalah proses panjang hayat. Betul. Kan? Mengenali karakter. Okey. Kemudian dia akan masuk pada fasa yang ketiga. Selepas dah sedar karakter sebenarnya, dia panggil fasa rebellion. Ini yang ada ni, bila ada konflik ni, rasa macam, apa pasal buat macam ni? Tak tanya aku dulu ke? Tak hormat aku, tak respect aku. Tambah lagi, saya suka perkataan tadi, komunikasi. Sebab apa? Sebab bila kita tak berkomunikasi, kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Betul. Bila kita berkomunikasi dengan diri sendiri,
Ada National Science of Foundation, dia buat kajian tentang self-talk kita ni kan. Dia kata 80% negatif. Yang mengganggu kita selalu benda yang negatif. Sebab tu dalam satu buku saya baca, nak kita contohlah kan. Kita contoh kita bagi satu kata-kata negatif pada isteri contoh. Nak cover balik perlu 4 kata-kata positif baru boleh cover balik. Itu pun kalau boleh cover. Itu kalau boleh cover. Kalau boleh cover. Jadi bila kita berkomunikasi dengan diri sendiri, kebanyakan kita akan bersangka-sangka, kenapa dia buat macam tu? Dia tak sayang I ke dalam hati. Dia dah jadi overthinking. Dia ada overthinking. Jadi itu pula dia akan membesarkan lagi. Kemudian ada lagi benda-benda kecil-kecil yang kita tak suka, kan? Dia buat kita terasa, dia buat kita terasa. Jadi kita kumpul jadi besar tu. Faham. Sebab tu pada saya sebenarnya antara benda yang paling penting dalam perusahaan rumah tangga ni adalah komunikasi, settlekan benda yang kecil-kecil. Okay. Jangan tunggu besar. Betul. Yang kecil pun kena settlekan. Sebab tu saya kata antara benda yang penting sebelum kahwin ataupun semasa di awal perkahwinan, satu perbincangan yang sangat penting tentang apa tahu? Apa yang you suka, apa yang I suka, apa yang you tak suka, apa yang I tak suka. Kena duduk bincang, kalau boleh catatlah. Tampal dekat pintu almari tu. Macam kontrak. Kalau berdua tak apa, Tuan Fas. Takut nanti bila ada anak pergi kat peti ais nak tengok ni apa benda. Tapi korang tak tahu apa bapa dengan mak dia tak suka. Tapi kalau dia berjaya lepas fasa rebellion ni, maka dia akan masuk kepada fasa reassessment, nilai balik, duduk balik, tenang balik. Yang mana kita lebih sayang? Hubungan ke ataupun ego masing-masing? Betul. Yang mana betul, kita lebih betul. sayang? Kita dah anak-anak ke? Ini reassessment lah mereka dah lalui tu. Dan lepas reassessment maka berlakulah reunion. Saya tengokkan cantik lah tau. Dalam Islam ni cantik So sangat. ni dah habis dah ni fasa kita orang ni? Ada lagi. Ada lagi sikit, ada lagi sikit. Saya percaya ada lagi sikit. Dia ada explosion dan juga last kali adalah completion lah. Iyalah. Complete each other. Cuma saya nak sebut macam ni lah. Dalam Islam ni cantik satu benda. Islam bagi talak 3 kali. Kemudian dalam Islam dia bagi apa? Indah. Tempoh indah. Sebenarnya sangat cantik dari segi psikologi. Kadang-kadang kita tengah nak marah ni kita cakap macam-macam. Kan? Sampai terkeluar lafaz dan sebagainya. Tapi Islam bagi cantik. Dia bagi apa? Tempoh indah. Tempoh bertenang. Walaupun talak tu dah jatuh, tapi masih lagi ada peluang untuk rujuk dalam keadaan tempoh indah. Ini sebenarnya tempoh yang sebenarnya kita kena berfikir balik. Apa yang aku nak dalam hidup? Apa yang aku nak dalam perkahwinan? Kan? So bila ini berjaya dilakukan dengan baik, maka insya-Allah dia akan dapat disatukan balik. Tapi kalau berlaku kali kedua lagi, satu lagi peringatan. Ada satu lagi last chance saja yang boleh. Berlaku kali ketiga, maknanya isu lagi bukan tentang tersalah, tersilap. Tapi memang ada isu masalah pada diri. Betul. Dah tak ada correction. Tak boleh nak correct. Tak boleh nak correct. Okey, itu tadi 10 fasa yang dikongsikan oleh Encik. 10 kan? 7 10 pula pergi memandai je tambah. Okey, itu dia 7 fasa yang dikongsikan oleh Encik Ahmad Fazil. Tapi sebelum tu, kita nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih. Terima kasih daripada Puan Nur Fariza Ahmad katanya, saya juga sentiasa diuji, sentiasa ingatkan diri untuk bersangka baik, tapi kadang rasa diri ini gagal, kalah dalam hasutan dan juga diri sendiri. Itu kata self-talk tadi tu. Betul tak? Negatif. Gagal dengan hasutan diri sendiri. Okey. Dan kemudian mungkin kita lihat sikit daripada Alia Maisarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi ada jodoh, selagi itulah dugaan dalam rumah tangga ada. Jadi kita harus kuatkan hati, teguhkan iman, doa yang penting. Bercakap dengan Yang Maha Esa, insya-Allah yang pahit ada manis di penghujungnya, manis gula ada kekurangannya, pahit hempedu ada kelebihannya. Itulah ujian. Itu komen daripada penonton-penonton kita. Okey. Baik, sekarang kita nak berbicara tentang manisnya dugaan tu. Okey, apakah kemanisan yang anda berdua rasa sekarang ni? Saya Boleh? Sebenarnya terus teranglah saya cakap, saya lebih dapat peluang untuk mengenali Linda lebih dalam lagi, dan tentang hal percintaan ni macam saya bercinta balik. Betul, saya tak tipu kan. Hari-hari dia cakap macam mula-mula bercinta, sebab orang mula bercinta lain kan bila dah kahwin. Lagi-lagi bila dah 10 tahun memang ada beza daripada mula kita berkenalan sampailah dah ada anak-anak 3 ni. 10 tahun ni memang ada beza lah, antara sesama tu memang ada beza. Tapi bila dah terjadinya perkara macam tu, dia pun cakap macam bercinta balik semula. So memang macam mana tu cerita lah. Sibuk kan macam mana tu. Nah, dia jauh mesej ke, rindu ke. Memang akan dia akan tahu saya dekat mana every time, what I'm doing, bla bla. Benda tu kita share, no problem. Tak ada masalah. Selama ni pun macam tu. Cuma macam you know what, after what happened, I really macam realize that actually tak ada siapa lagi dalam hidup yang kita nak as our companion, you. So jadi dia pun bila kita letak macam tu,
balik pun nak pegang dia, nak hug dia, macam itulah. Jadi manis dia tu it starts now. Okey. Dia it begins now macam tu. Tapi saya percaya macam Tuan Faz cakap, mungkin ada fasa-fasa seterusnya, tetapi kita dah lepas fasa yang kritikal lah. Tinggal fasa untuk exploration dengan completion. InsyaAllah lah. Doakan. Boleh, we can do it. Macam Linda sendiri, kalian dah melalui fasa kehilangan sekejap. Adakah lebih menghargai selepas kalian bersama ni? Linda. Lebih menghargai relationship, pasangan, dan dia lebih kepada nak membetulkan diri sendiri lah. Bukan nak membetulkan apa yang dah terjadi sebenarnya. Kita nak membetulkan diri kita sendiri. Itu yang saya rasa lah. So macam dia pun jaga benda-benda yang macam tak sepatutnya cakap, masing-masing jagalah. Lebih kepada yang manis lah sekarang ni. Okey. Baik. Cik Aziz ni kita nak tanyalah. Okey, bagi mereka yang melalui fasa ini, pasti ada juga yang terkandas, gagal kan sebenarnya. Jadi macam mana kita nak elakkan ataupun apa yang mereka harus lakukan untuk memastikan kemanisan tu mereka dapat? Okey. Sebelum saya jawab pada soalan tu, saya ingat saya nak sentuh macam ni. Rumah tangga ni sebenarnya ada dua benda. Pertama adalah tanggungjawab, yang kedua adalah emosi. Okay, soal tanggungjawab ni sebenarnya kita ada emosi, tak ada emosi tetap kena bertanggungjawab. Kan? Sebab dia isteri kita, dia anak kita, dia suami kita, maka kita merajuk pun kena tunaikan tanggungjawab, kita okey pun kena tunaikan tanggungjawab. Satu. Betul. Yang kedua adalah emosi. Emosi ni sebenarnya adalah pengindah rumah tangga. Dia adalah, saya kata, perisa sebenar rumah tangga. Rumah tangga boleh hidup tanpa cinta selagi berjalan tanggungjawab. Tetapi bila ada cinta, itulah perisa terbaik. Itulah yang menyelamatkan. Cuma isu cabaran rumah tangga ni adalah mengekalkan cinta. Mengekalkan emosi itu. Membugarkan emosi. Kan? Dia macam ni sebab banyak fasa-fasa. Waktu kita berdua mungkin emosi kita tengah memuncak. Lepas tu kita bekerja, masing-masing dah kahwin kan. Rasa-rasa sebab masing-masing dah rasa, kau dah milik aku dah milik kau. Kita fokus kerja, masing-masing bangunkan kerjaya, maka di situ juga ada kemungkinan kalau tak dijaga dengan baik, dia akan makin merenggang. Kemudian ada anak pula. Bila ada anak, cinta isteri ni kadang-kadang dia beralih kepada anak. Kan? Sebab tu kalau ada dua anak yang ketiga suami. Kan? Saya yang keempat lah ni. Sebab suami isteri kena anggap macam ni. Suami ni macam anak juga. Dia nak bermanja. So bayangkan kadang-kadang bila dah ada anak, ada isteri yang fokusnya pada anak, lupa pada kemanjaan suami. Bahkan kadang-kadang 4-5 tahun kan, bila dia nak tidur, anak kat tengah menjadi penghalang. Kan? Lepas tidur tiga sekatil. Itu juga kadang-kadang boleh mengganggu hubungan. Sebab tu memang banyak benda yang kena nak tengok kan. Okey. Jadi cerita dia adalah tentang bagaimana kita nak membugar emosi itu sentiasa. Sebab itu bila kita contoh kan, kenapa ada orang bila ada orang ketiga dia tertarik pada orang ketiga. Maaf saya sebut kadang-kadang orang ketiga tu memang tak lawa pun. Kadang-kadang orang ketiga tu biasa sangat. Tetapi yang menyebabkan dia teruja tu kenapa? Emosi. Okey. Sebab ada sesuatu yang baru yang ada pada tu yang dia yalah. Dia tak rasa keterujaan. Sebab tu kalau saya bincang, contoh saya nak bincang tentang emosi. Hubungan intim pun sebenarnya cerita tentang emosi. Betul. Keterujaan. So bila tidak ada emosi, bagaimana dia berlaku? Dia berlaku hanya sekadar selesai saja. Tidak ada nikmat, tidak ada kepuasan sebenar. Sebab tu bila bercakap tentang sesiapa yang sedang melalui dugaan, cari balik cinta. Bugar balik cinta. Besarkan balik emosi. Macam mana? Pertama, tengok benda-benda yang baik-baik pasangan kita. Pasangan kita sebenarnya banyak kebaikan. Tapi sebab kebaikan tu kita dah terbiasa rasa, dia jadi rasa biasa. Dia kata orang putih cakap take things for granted. Take things for granted. Kan, benda tu. Benda yang nikmat rasa biasa disebabkan apa? Sebab terlalu lama kita merasainya. Sebab tu kadang-kadang bila bertukar orang, contohkan ada orang nak cerai, kemudian kahwin dengan orang lain. Bila kahwin dengan orang lain, baru dia nampak kehebatan, kelebihan bekas pasangan dia dulu. Kan, mula termenung. Banyak kes saya jumpa macam tu. Itu satu. Yang kedua, bugarkan balik memori lama. Sebab memori lama ni berkait dengan emosi lama. Contoh, kita buka balik gambar waktu bercinta dulu kan. Naik motor kan, naik motor skuter berdua kan. Helmet pun sampai terpusing ke belakang kan. Dia tengok balik gambar tu, kadang-kadang emosi tu akan rasa balik apa yang kita rasa dulu. Sebab memori dia berkait dengan emosi. Perkara yang paling kita ingat adalah perkara yang paling memberi kesan pada emosi. So kena bugarkan balik emosi. Dan yang ketiga adalah ambil masa we time yang berkualiti. Kena ada. We time. Walaupun kita ada anak kan, ada waktu keluar berdua kan. Contoh ni, saya baru balik dari China, keluar berdua. Rumah hari ni, anak tinggal lah.
Kan? Sebab apa? Sebab nak mencari we time together tu, masa yang kebersamaan tu biar ada untuk Kena kita ada. appreciate. Memang kena ada. Memang perlu ada. Perlu cari masa tu. Okey, baik. Saya kira itu satu rumusan daripada Encik Fazli. Untuk Linda dan juga Bigus sendiri, apa yang boleh anda katakan kepada pasangan di luar sana sekiranya mereka melalui ataupun berada di tempat kalian berdua dugaan dalam perkahwinan? Silakan secara ringkasnya. Untuk Bigo sebenarnya sekarang ni sebab lately ni banyak anak-anak seni terpalit dengan kes-kes macam ni. Saya dengan Linda selalu mendoakan diorang supaya mungkin Allah Ta'ala bagi juga diorang rasa apa yang kita rasa supaya diorang dapat betulkan balik semula. Saya sentiasa mendoakan macam tu dan saya nampak sebenarnya ada ruang untuk membetulkan sekiranya diri kita tu sendiri letak effort untuk kita betulkan. Okey, pesanan ringkas daripada Linda sendiri. Okey, kita tak tahu kan masalah kat luar sana macam-macam. Macam kita orang ni, masalah kita orang bukan sebab penyundul. Betul. Bukan masalah penyundul. Jadi kita tak tahu keadaannya bila ada yang pasangan tu, bila ada masalah orang ketiga tu, saya tak boleh nak cakap apalah. Okey, perasaan diorang pun saya tak boleh nak cakap apa. Jadi apa yang boleh adalah cuba ambil benda yang positif daripada pasangan kita. Okey, yang negatif tu memang kena buang. Kena buang sebab kalau ada yang negatif tu memang akan ganggu. Memang akan ganggu. Jadi kita buang betul-betul jauh-jauh benda tu dan ambil yang positif dengan doa. Banyakkan solat, minta mohon doa. Banyakkan benda-benda tu, dekatkan diri kita pada Allah. InsyaAllah ada jalan yang terbaiklah, sama ada berbaik semula ke ataupun berpisah ke. Walaupun berpisah, mungkin berpisah jalan terbaik kita tak tahu. Kita tak tahu, mungkin Allah yang dah tentukan berpisah itu adalah untuk selesaikan masalah yang ialah untuk jadikan yang lebih baik. Kita tak tahu apa yang kita perlu buat, dan kita usahalah dalam rumah tangga. Kita kena ada usaha juga walaupun dah hujung-hujung, walaupun dah tak ada rasa apa-apa, lagi-lagi bila dah ada anak kan. Jadi memang kena ada usaha tu. Macam kita orang pun usaha di hujung-hujung, rupanya usaha yang kita usahakan tu masih boleh diselamatkan lagi. Kalau saya dengan dia tak usaha, kita tak tahu apa akan jadi dengan saya, dengan anak-anak, dengan dia sekarang ni. Kita tak tahu. Baik. Dan sebenarnya saya kira kepada mereka di luar sana pun, kalau kita melihat apa perkongsian pada hari ini, kita sebenarnya orang luar kita tak tahu. It's case by case basis sebenarnya kan, untuk saya dan juga rakan-rakan dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang pihak ketiga ataupun orang luar ni kena mendoakan yang terbaik untuk semua. Jadi kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Cik Fazli dan juga Bigo serta Linda kerana bersama kita pada ini satu penyelesaian. Soalan akhir saya, bila nak yang bersanding lagi tu bila? Tak plan lagi, insyaAllah. Okey. Dah sanding kan ni? Terima kasih lagi. Terima kasih sekali lagi kepada mereka bersama kita. Dan sebentar saja lagi kita ada lagi seorang tetamu yang segak kacak bergaya akan bersama dengan Syira. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, masih bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih kepada semua penonton yang masih setia bersama kami. Dan pastinya, sekarang ini saya tak keseorangan. Siapa yang tak kenal, di sebelah saya adalah Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Health Care. Assalamualaikum, Dato'. Salam, sihat Syira? Sihat, Alhamdulillah. Sedondon kita hari ini, Dato'. Kebetulan. Okey, baik, Dato'. Apa yang ingin Dato' kongsikan hari ini? Okay, terima kasih Syira. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini. Syira, Alhamdulillah, walaupun kita dah habis musim perayaan saya di HQV Asia menerima maklum balas yang sangat luar biasa daripada pengguna-pengguna. Terima kasih kerana menjadikan produk V Asia adalah produk yang sangat-sangat relevan di pasaran. Alhamdulillah, Syira yang mana baru-baru ni juga di V Asia kami menerima maklum balas daripada seorang pengguna kami. Dia kata sebelum ni keadaan kesihatannya kurang baik, tetapi setelah mengamalkan produk V Asia Platinum Drink, dia boleh keluar daripada pasaran kesihatan, menunjukkan tahap unjuran kesihatan yang semakin bertambah baik. Kemudiannya Syira, kalau sebelum ni dikata dia naik tangga sikit pun dah letih, terpaksa bertongkat dan sebagainya, solat pun terpaksa duduk. Tetapi sekarang ni dia berkat dia mengamalkan Platinum Drink ni secara teratur, dia kata dia dah boleh mengamalkan aktiviti harian seperti biasa tanpa batasan. Alhamdulillah, ini adalah antara maklum balas pengguna kami, Syira. Tak kurang juga, kalau sebelum ni ada juga pengguna kami, Syira, dia kata disebabkan oleh masalah kesihatan tak boleh langsung makan makanan laut, makanan seafood, ada alahan dan sebagainya. Kemudiannya kalau nak makan masin pun tak boleh, nak makan makanan daging pun tak boleh langsung, akan ada macam-macam masalah kesihatan, pening kepala dan sebagainya. Tetapi setelah mengamalkan corak pemakanan sihat, diet yang seimbang, alhamdulillah diamalkan juga Platinum Drink V Asia ni, yang mana dia dapat lihat daripada segi perubahan kesihatan semakin baik, menjalani aktiviti harian seperti biasa. Itu yang kita nak. Dan sebenarnya juga Platinum Drink V Asia ni sangat-sangat bagus sebab apa? Intipati formulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah, formulasi tanpa gula. Jadi sesuai diamalkan oleh semua peringkat umur, yang mana kalau anda amalkan soal pengambilan badan akan rasa lebih bertenaga, cergas dan paling penting
intipati, bahan-bahan yang terbaik dalam platinum drink ni, kita menggunakan rumusan seperti buah mulberry, yang mana buah mulberry dapat membantu menguatkan imunisasi tubuh badan, kaya dengan sumber antioksidan, dan juga buah mulberry ini sangat subur di Amerika Selatan, yang mana mereka mempercayai buah mulberry ini mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi dan sangat bermanfaat untuk kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Sebab tu kalau anda ada masalah kesihatan dan sebagainya, bila anda amalkan buah mulberry ini, keadaan kesihatan semakin cepat baik, cepat pulih dan sebagainya, yang mana anda akan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Selain itu juga, Syira, dalam platinum drink biasa ini juga turut ada rumusan buah acai berry, yang mana kita ketahui acai berry ini dapat membantu menetralkan paras gula yang berlebihan dalam tubuh badan, dan juga ada shark cartilage ataupun sendi rawan jerung, yang mana sangat-sangat baik untuk kesihatan sendi. Sebab apa? Ramai antara kita seawal umur 30-an dah ada masalah lutut, yang semakin haus naik tangga dah mula rasa letih dan sebagainya. Jadi platinum drink ni bagi saya adalah sumber terbaik makanan tambahan yang mana kaya dengan nutrisi, vitamin dan juga herba-herba yang kita gunakan mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi. Dan juga Syira, saya juga nak kongsikan dengan penonton hari ini yang mana platinum drink biasa juga mempunyai kadar antioksidan yang tinggi. Ini adalah uji kaji di sebuah makmal tempatan yang mana kita mempunyai kadar antioksidan yang tinggi berbanding dengan kata orang tu jus-jus lain di pasaran, yang mana sangat-sangat baik untuk anda amalkan yang mana soal pengambilan seperti masih katakan badan akan rasa lebih cergas, bertenaga, tak kurang juga kalau anda ada masalah kesihatan dan sebagainya, Syira dapat membantu menguatkan imunisasi tubuh badan. Dan cara pengambilan sangat mudah. Waktu pagi anda amalkan 12 hingga 30 ml dah sangat-sangat cukup memadai Sebab tu kalau anda ada masalah kesihatan ataupun nak meningkatkan mutu, tahap dan taraf kesihatan, saya sangat cadangkan selain mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, dapatkan juga makanan tambahan seperti platinum drink ni yang sangat-sangat bagus Sebab apa? Seawal pengambilan, badan anda akan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Tu yang paling penting, Syira. Dan seterusnya, Syira, saya dah habis cakap mengenai platinum drink. Saya juga hari ini bawakan apple fiber extra dan juga orange fiber extra. Ni dah lama dekat pasaran. Kalau apple fiber extra ni untuk berat badan kurang daripada bawah 70 kg. Kalau orange fiber extra ni untuk berat badan melebihi 70 kg, Syira. Dan sebenarnya musim perayaan yang lepas, Syira, kalau kita perhatikan ramai antara kita yang kata orang tu ke rumah terbuka dan sebagainya disebabkan oleh kata tu makan macam-macam. Berat badan dah tak seimbang berat badan berlebihan dan sebagainya dah tak ideal. Jadi solusi yang terbaik untuk anda dapatkan apple fiber ataupun orange fiber extra biasa ni sangat-sangat baik, Syira. Sebab apa rumusan serat yang sangat-sangat bagus sebab apa dapat membantu mengangkut segala kata orang tu lemak, lendir, toksin dalam tubuh badan untuk disingkirkan melalui proses pelawasan 4 hingga 8 jam. Anda akan dapat dah rasai kata orang tu badan lebih ringan sebab apa? Anda akan ketandas untuk menyingkirkan segala makanan tak terhadam semua akan dibuang. Dan paling penting, Syira, saya ada pengguna, Syira, dikatakan masa musim perayaan bulan Syawal dia kata dia makan macam-macam, berat badan naik mendadak. Tetapi dia kata dia amalkan setiap kali selepas makan berat, diminum apple fiber ataupun orange fiber, dia kata alhamdulillah dapat lihat berat badan dia semakin ideal. Dan paling penting, Syira, bila kita amalkan fiber ni sangat bagus. Sebab apa? Sebab fiber dia dapat membantu membuang lebihan makanan tak terhadam, usus kita lebih bersih dan juga sebenarnya punca utama penyakit juga adalah disebabkan oleh usus yang kotor, tak bersih, kandungan toksin yang berlebihan dalam tubuh badan. Jadi pentingnya pengambilan serat ataupun fiber ni pertama sekali dapat membantu memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Keduanya seperti saya katakan tadi mengangkut lebihan makanan tak terhadam tu untuk disingkirkan, untuk dibuang Dan juga saya juga percaya dan pasti ramai antara kita yang kadang-kadang cuba macam-macam kaedah diet dah buat Atkins diet, dah buat keto diet, dah buat intermittent fasting tapi masih susah lagi nak capai bentuk dan juga berat badan yang ideal. Jadi jangan lupa dapatkan apple fiber extra ni, harga dia RM35. Orange fiber extra ni harga dia RM40. Tengok sekarang ni dekat depan sini, tadi kalau kita tuang fiber ni dekat dalam gelas ni, Syira, nampak tak? Ada lapisan minyak kat bahagian atas. Sekarang ni minyak tu dah diangkut ke bahagian bawah. Jadi pentingnya anda amalkan fiber sebab apa? Ramai antara kita sebenarnya dah cuba macam kaedah diet sebab apa? Salah satu punca juga untuk susah capai berat badan ideal adalah disebabkan kurang pengambilan serat yang mencukupi. Jadi pengambilan serat yang mencukupi adalah antara 35 hingga 40 gram setiap hari. Jadi bila anda amalkan secara teratur, anda akan dapat lihat dan rasai berat badan pun kadang-kadang lebih ideal, Syira. Kadang-kadang berlaku inch loss dan sebagainya sebab tu anda kena cuba rasai kelainan dengan rangkaian produk biasa. Dan yang akhir sekali, Syira, hari ini saya bawakan lotion panas asli. Ini adalah lotion urutan serbaguna untuk anda yang nak kurangkan selulit ataupun kadang-kadang ada banyak keserakahan, stretch mark ataupun kadang-kadang masalah perut buncit, badan berangin dan sebagainya. Saya suka sapu waktu malam sebelum tidur, Syira. Sebab apa? Bila saya tidur saya lebih lena, lebih nyenyak dan juga bauan tu essential oil sangat-sangat bagus, sangat menenangkan dan juga saya akan kerap membuang angin. Intipati lotion panas ni adalah berbeza dengan lotion panas lain di pasaran sebab apa? Ada 7 herba sangat-sangat panas. Kalau anda pernah cuba lotion panas lain di pasaran, anda wajib kena cuba panas asli Viasia ni. Lotion panas asli sangat-sangat istimewa, 7 herba
dan juga ya ada rujukan kolagen yang dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit anda. Harganya hanyalah RM26 sahaja. Jadi hari ini Syirah, bagi anda yang nak informasi lebih lanjut mengenai produk BRC boleh hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990. Dan bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa boleh beli ya di toko-toko jamu berhampiran, hubungi Sokos-Sokos Cemerlang tertera di KCTV, di Shopee ataupun di Lazada ya, ada harga yang sangat-sangat murah. Dan juga Syirah, Platinum Ring ni harga RM99, mungkin di toko-toko jamu dapat harga RM80. Apple Fiber Extra ni harga dia RM35. Orange Fiber RM40 dan juga lotion panas asli RM26. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan BRC baru beli, sebab apa BRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Terima kasih Syirah, jumpa lagi insya-Allah. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas BRC Cosmetic and Healthcare. Terima kasih sama-sama, sekali lagi jumpa Dato'. lagi insya-Allah. Baik, kita nak berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Baik, masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada semua penonton. 1 jam menemani kami yang kami dah kongsikan pelbagai kata orang topik menarik dan juga banyak tips-tips yang kami harapkan memberi manfaat kepada anda semua di luar sana. Baik, sedikit sempat juga kita kongsikan ada beberapa komen lagi daripada para penonton untuk topik kita pada hari ini. Puan Halijah Hanif ni yang terus setia bersama kita. Terima kasih. Okey, kita dikira umat yang bertuah sekiranya diuji dengan ujian yang hebat. Allah sayang sebab tu diberi ujian. Syukur hadapi dengan positif dan buat kebaikan agar kita lebih tenang, insya-Allah. Terima kasih Puan Halijah. Insya-Allah. Dan seterusnya daripada Mak Etun, katanya alhamdulillah sekarang saya diuji dengan suami yang sakit, ada di hospital dan operate tak ada suara. Dengan saya yang lutut sakit, nak duduk kerusi tak dapat, hantar Allah sahaja yang tahu dan saya terima janji Allah ada. Baik, kita doakan kepada mereka-mereka yang sedang diuji dengan masalah kesihatan ketika ini. Semoga semuanya baik dan anda semua kembali sembuh, kembali bersemangat untuk hadapi dugaan ini. Pasti ada manisnya dalam dugaan anda. Benar. Sebenarnya bila berbicara tentang kehidupan ini sebenarnya adalah pentas ujian sebenarnya. Betul. Dan terpulang bagaimana kita untuk melahi bahtera itu dengan bermuhasabah diri dan sentiasa berfikir. Dan saya kira apabila kita rasa jalan tu dah tak ada dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, berdoalah kepada Allah sentiasa dan tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Itu dia. Betul-betul Allah sentiasa ada dengan kita. Okey, baik, hikayat perkahwinan hari ini selesai untuk hari Jumaat dan esok hari Sabtu kita ada apa? Hari kegemaran. Kita akan sedikit bersantai-santai di hujung minggu dan esok kita ada variasi agar-agar dan puding. Macam Farin suka apa? Saya suka puding jagung, puding custard. Saya suka puding caramel. Sedapnya musim-musim panas ni kan. Okey. Jadi esok dah alang-alang kita dah mula bercuti sekolah. Pastinya para ibu khususnya di luar sana fikir apa yang kita boleh buat untuk raikan anak kita, keluarga kita ataupun sebarang keramaian. Mungkin esok jadi satu inspirasi yang terbaik untuk anda memikirkan apakah agar-agar puding yang sedap boleh mereka buat. Betul tu. Baiklah, saya Syahidah Izzati Yaakob dan juga Abang Long saya Fahrin Ahmad mengundurkan diri untuk hari ini. Anda di luar sana jaga diri baik-baik. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Jangan lupa Jumaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani